Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita peluang untuk bersama di dalam majlis ilmu ini. Majlis ilmu menuntut ilmu yang disifatkan oleh seorang ulama besar Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Salah satu muhaddis mengatakan, "Laisal amalu ba'dal fara'id afdalu min talabil ilm." Tidak ada amalan yang lebih afdal setelah faraid, setelah ilmu-ilmu, setelah ibadah yang fardu, seperti solat fardu, haji yang fardu, melain daripada menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini besar tinggi derajatnya, bahkan disebutkan dalam hadis, la yastaghfiranna lahu man fis samawati wa man fil ardi. Mereka yang menuntut ilmu ini akan dipohon keampunan baginya, makhluk Allah yang berada di langit, makhluk Allah yang berada di bumi, hatta al-haytanu fil ma, sampaikan ikan-ikan di lautan, mereka memohon keampunan bagi mereka yang menuntut ilmu. Bersyukurlah kepada Allah hari ini Allah SWT mudahkan saya, tuan-tuan dan puan-puan, bersama di dalam majlis ini. Mudah-mudahan ianya menjadi satu pegangan bagi kita, menjadi satu ikutan bagi kita, kerana hakikat daripada ilmu adalah untuk melahirkan rasa takut kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah apabila beliau berkata bahawasanya innamal ilmu, antara kenapa keutamaan ilmu itu adalah membuatkan kita merasa takut, khasyah ila Allah azza wa jalla, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan kerana ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu ni dia sama derajatnya dengan benda-benda yang lain. Tapi kerana ilmu ini melahirkan rasa takut daripada seorang hamba kepada Tuhan. Ilmu ini yang mana dalam Al-Quran disebutkan, innama yakhshallah min ibadil ulama, mereka yang takut kepada Allah adalah mereka yang berilmu. So itu yang kita harapkan, semoga Allah dengan ilmu ini sama-sama saya dan tuan-tuan dan puan-puan bertambah rasa takwa, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bunyi kipas terdengar. Ada bunyi kipas sekejap Okey, dengar bunyi kipas lagi ke Zat? Masih dengar Ustaz. Masih dengar? Aduh. Sekejap. Saya minta maaf. Ada tik 30 saat. Okey, terdengar Ustaz? Alhamdulillah makin kurang Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Makin kurang Okey. Hai. Kiranya ada lagi lah tu bunyi. Betul. Okey, Tak apa Ustaz. okey, bismillah kena beli mic lah ni, kena beli mic macam Ustaz Aziz Sobri tu. Ni suaranya jelas. Ini kita pakai earphone saja. Baik, kita balik lagi kepada kelas kita berkenaan dengan Hisnul Muslim daripada azkar kitab was sunnah, diambil daripada Al-Quran, diambil daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Dr. Sa'id Al-Qahtani. Saya pernah berjumpa dengan beliau ketika musim haji. Masya-Allah, orangnya sangat tawaduk, sangat ramah, dan beliau pun telah meninggal baru-baru ni, lebih kurang setahun dulu. Jadi kita doakan keampunan bagi beliau. Baik, pada hari ini insya-Allah kita mengulang kembali kita telah belajar apa yang dibaca selepas solat, sebelum solat, dan kita telah sebutkan bahawa solat itu daripada sudut bahasa adalah doa. Solat daripada sudut bahasa adalah doa. Solat daripada sudut syariat adalah suatu amalan ibadah yang dimulakan dengan Allahu Akbar, dengan takbir, dan diselesaikan dengan taslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat daripada sudut bahasa, sebab itulah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, selawat kepada Rasulullah, biarlah kita berdoa kepada Allah agar mengangkat derajat Rasulullah. Jadi solat ini maksudnya adalah doa. Dan kita telah menyampaikan bahawasanya tempat afdal, tempat yang terbaik untuk solat, untuk berdoa adalah ketika di dalam solat. Afdal untuk berdoa adalah ketika
ketika di dalam solat. Sebab solat itu sendiri adalah manifestasi atau bermaksud adalah doa. Di manakah tempatnya? Ketika mana kita sujud, ketika duduk di antara dua sujud, ketika mana setelah tasyahud sebelum salam. Dan sebab tu kalau kita pergi ke Masjid Nabawi, pergi ke Saudi, pergi Masjidil Haram Mekah, setelah solat, ianya bukan waktu untuk berdoa. Setelah solat, waktu yang terbaik, amalan yang terbaik lepas solat adalah berzikir. Sebab tu dalam bab yang kita belajar, kalau kita buka dalam Hisnul Muslim ini, dia akan tulis zikir selepas solat. Kerana selepas solat, afdalnya adalah berzikir. Dan kita telah pun berkongsi bahawasanya baginda sallallahu alaihi wasallam apabila selesai sahaja solat, zikir selepas solat, di bab 66, baginda sallallahu alaihi wasallam begitu selesai solat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca astaghfirullah. Astaghfirullah. Lafaznya adalah astaghfirullah. Sebagaimana bila mana ditanya dalam sebuah hadis, Thauban rahimahullah radhiyallahu an, beliau meriwayatkan, Thauban ini hamba sahaya baginda sallallahu alaihi wasallam yang dibebaskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika selesai solat, baginda akan beristighfar 3 kali, lalu seterusnya membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kalau kita lihat Ustaz, kenapa bukan astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih? Boleh, tak masalah nak baca panjang, tapi yang dilafazkan oleh Rasulullah adalah astaghfirullah. Ketika mana ditanya oleh Al-Auza'i, ditanya bagaimanakah Rasulullah SAW beristighfar selepas solat? Katanya beliau membaca, Rasulullah baginda membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan lepas Rasulullah membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kalau dekat Malaysia yang kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yadkhulus salam wa ilaika ya'udus salam wa adkhilna jannata daraktas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tapi kalau kita rujuk balik pada hadis, sebenarnya ia hanya daripada 3 ini sahaja. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dan kita telah pun share semalam ni, saya ambil sebab alang-alang kita nak ulang sekali lagi zikir selepas solat. Baginda sallallahu alaihi wasallam, kenapa Rasulullah yang pertama Rasulullah baca lepas solat adalah istighfar? Kerana Rasulullah memohon, kata ulama, istighfar di sini sebenarnya adalah kita mengharapkan pengampunan. Pengampunan mungkin dalam solat kita tak khusyuk, mungkin dalam solat kita mungkin ada pergerakan yang kita tak sempurna. Jadi ketika itu kita melafazkan, kita beristighfar, mudah-mudahan Allah SWT menyempurnakan solat kita. Sebab itu juga dibaca dengan Allahumma antas salam, ya Allah engkau lah yang maha sejahtera, atau assalam ni pun boleh dibawa kepada maha sempurna. Jadi semoga dengan kita memuji Allah dengan namanya assalam, Allah SWT menyempurnakan solat kita yang mungkin ada kekurangan dalam solat kita. Dan disebutkan bahawasanya bagi imam, apabila dia selesai solat, maka dia menghadap kiblat untuk membaca astaghfirullah sampailah Allahumma antas salam. Apabila selesai sahaja Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, maka imam digalakkan untuk mengubah posisi dia, ubah pandangannya menghadap ke arah pada para jemaah. Menghadap ke arah jemaah, sama ada nak pandang sebelah kiri, sebelah kanan, ataupun memandang semua wajahnya, pandang betul-betul hadap jemaah, tak jadi masalah. Jadi ini sunnah, dan sunnah istighfar ni hakikatnya tidak terhad kepada lepas solat sahaja. Apa jenis segala ibadah pun, kalau boleh kata ulama, beristighfarlah selepas itu. Lepas zakat, kita istighfar. Lepas puasa, kita istighfar. Bahkan lepas wukuf di Arafah. Kita tahu wukuf Arafah ini, Arafah adalah tempat pengampunan dosa-dosa yang terbanyak. Tempat doa paling mustajab di Arafah. Tetapi walaupun dah wukuf di Arafah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah Subhanahu Wa Taala masih sahaja menggalakkan kepada hamba-hambanya, thumma afidu min haitsu afadan nas wastaghfirullah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kamu telah selesai wukuf di Arafah, dah habis ni Arafah, wastaghfirullah, maka istighfarlah kalian. Dah wukuf di Arafah pun masih beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha ghafurur rahim. Jadi kalau saja lepas wukuf di Arafah sunnah beristighfar, apatah lagi kalau solat, apatah lagi kalau seandainya puasa dan sebagainya. Kita memohon semoga istighfar ini menjadi pelengkap bagi ibadah yang telah kita lakukan. Lalu setelah selesai istighfar, selesai Allah mantas salam, baginda SAW digalakkan untuk membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ada kalimat lafaz tauhid dekat sini, Allahumma la mani'a lima a'taita
Tidak ada yang boleh melarang kalau seandainya Allah dah nak bagi. Wala mu'tiyah, dan tak ada yang boleh bagi kalau Allah dah larang. Wala yanfa'u dzat minka jad, dan tak berguna orang-orang yang ada harta yang banyak, keturunan yang banyak, kekuasaan banyak berbanding dengan kekuasaan Allah. Bila kita baca ini, sebab itulah kita katakan solat ini adalah sebuah ibadah sebagai menunjukkan rendahnya seorang hamba kepada Allah. Bila solat, lepas solat dia kata, ya Allah, tak ada orang yang boleh berikan sesuatu kalau kau dah larang. Kalau kau dah larang, kalau kau dah nak beri, orang nak larang pun tak dapat. Dan ini yang sesuai dengan hadis yang biasa kita belajar. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'. Kalau seluruh umat daripada Nabi Adam sampai hari kiamat nanti mereka berkumpul nak memberikan kita satu manfaat, lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Mereka tak boleh nak berikan manfaat melainkan apa yang Allah dah takdirkan untuk kita, apa yang Allah kehendak. Dan kalau seandainya mereka berkumpul, manusia daripada Nabi Adam sampai hari kiamat berkumpul untuk memberikan kita satu mudarat, mereka tak akan dapat berikan mudarat melainkan apa yang Allah SWT berikan pada kita. Inilah akidah umat Islam. Sebab tu rukun iman adalah beriman kepada qada dan qadar, baik dan buruk. Menunjukkan dalam qada ni, qadar ni dia ada yang baik, ada yang buruk. Cumanya dengan sifat al-hakim, hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, baiknya takdir itu baik datang dari Allah dan buruk tu sebenarnya ada kebaikannya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW sentiasa ni maksudnya selalu akan membaca di akhir solatnya zikir ni. Dan kita perhatikan zikir ni antara yang jarang dibaca dekat Malaysia kan. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Setakat ni saya kalau pergi mana-mana masjid, saya jaranglah dengar orang baca zikir ni. Kalau dekat Saudi, alhamdulillah banyak orang baca zikir ni. Tapi kalau dekat Malaysia, saya tak tahu kenapa ianya tidak difamouskan. Walhal ia merupakan riwayat Bukhari dan Muslim, sebuah dua kitab yang paling sahih di muka bumi ini. Bila mana disebutkan pula hadis ni paling masyhur kalau sahih Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat Rasulullah yang bernama Mughirah. Jadi Mughirah ni dia governor dekat Iraq. Masa tu Muawiyah bin Abi Sufyan, bukan Sufyan silap. Muawiyah bin Abi Sufyan merupakan khalifah yang kelima. Setelah Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Sayyidina Muawiyah dikirim surat dekat governor dia dekat Iraq. Muawiyah masa tu dekat Syam, dekat Syria. Ada Syria dan Jordan. Lalu Muawiyah kirim surat kat Mughirah. Dia kata, wahai Mughirah, tolong share pada kami. Sebab Mughirah ni mungkin selalu bersama Rasulullah untuk solat. Share pada kami zikir apa yang Rasulullah baca selepas solat. Kalau kita ni duk sibuk nak cari petua daripada Pak Kiai ni, cari petua daripada Tok Guru Fulan, nak cari petua, ini petua yang mana Muawiyah tanya pada Sayyidina Mughirah. Mughirah, apa yang Rasulullah baca lepas solat? Rasulullah baca La ilaha illallah wa la syarikalah sampai Allahumma la mani'a lima a'taita. Dan dekat sini kita dah sebutkan tidak ada yang dapat memberi dan menahan rezeki melainkan Allah SWT, sesuai yang dalam ayat Quran, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikaha. Kalau Allah dah buka rahmat, tak ada siapa yang nak larang. Dan begitu juga yang sebaliknya, wa huwal azizul hakim. Allah Subhanahu Wa Taala menutup ayat ini. Antara cara kita bentuk nak tadabbur dalam sesebuah ayat. Kalau kita nak tadabbur, kita lihat pembuka dengan penutup. Itu kata ulama, pembuka fawatihus suwar dengan apa yang terakhirnya, wa awakhiruha. Jadi Allah SWT mengatakan penutupnya wa huwal azizul hakim. Allah Maha berkuasa, Allah Maha bijaksana. Maksudnya segala qada dan qadar Allah tu, kalau Allah tak nak bagi, ini kuasa Allah. Kalau Allah nak bagi, itu kuasa Allah. Dan apa yang Allah bagi dan tak bagi itu Al-Hakim, Allah Subhanahu Wa Taala Maha bijaksana. Lalu seterusnya ulang sekali lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarika, ini zikir yang keempat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa la thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Zikir ini pun jarang saya dengar dekat Malaysia. Dan saya pun sebelum saya belajar dekat Saudi, saya tak pernah hafal zikir ni. Tapi bila saya pergi dekat Saudi, saya tengok share saya baca doa ni. Kemudian zikir-zikir ini dipampang di masjid-masjid. Jadi kita dah terbiasa di sana, akhirnya kita pun jadi hafal. La ilaha illallah wa la tiada Tuhan. Dan kita lihat bahawasanya inilah tauhid. Solat ini adalah tauhid.
Solat ini adalah mengesakan Allah. Solat ini adalah menjadikan ibadah kita hanya untuk Allah. Bahkan zikir selepas solat banyak kepada tauhid. La ilaha illallah tadi dah. Ni la ilaha illallah wahdahu lagi. Lepas tu la ilaha illallah ulang balik. Kerana antara zikir antara tauhid dengan syirik ni dia tak boleh bersama. Sebagaimana kalau solat atau wuduk terbatal dengan hadas. Wuduk terbatal dengan buang air kecil. Wuduk terbatal dengan buang air besar. Begitu juga tauhid terbatal dengan syirik. Tak boleh seseorang itu dia tauhid kalau seandainya dia ada syirik. Sebab tu bila dalam lepas solat ni, kita betul-betul beribadah kita kepada Allah, mengesakan ikhlas kerana Allah. Sebab tu antara lawan ikhlas, syirik yang paling kecil adalah riak. Bila riak, tak dapat pahala. Bila ada rasa sombong, bila ada rasa macam riak, rasa nak tunjuk ada sum'ah, tak dapat pahala. Sebab apa? Tauhid dengan syirik ni dia tak boleh bersama. Sebab tu lafaz lepas solat, zikir selepas solat banyak kepada tauhid. La ilaha illallah, penekanan lagi. Mukhlishina lahuddin. Kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala walau karihal kafirun. Ini sebenarnya agak jauh sikit sebab ia dua muka surat yang saya gabungkan jadi satu. Saya screenshot, kemudian saya jadikan sebagai satu. Tapi intinya ini sebenarnya satu lafaz yang sama. Dan kalau kita lihat zikir ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu an, Rasulullah SAW bertahlil di akhir solat. Tahlil ni maksudnya apa? Bukan tahlil yang biasa famous yang difahami oleh orang-orang awam. Maksud tahlil tu yang lepas kematian, tak. Tahlil ini adalah daripada kalimat la ilaha illallah. Tahlil kalau tasbih subhanallah, kalau takbir Allahu akbar. So tahlilnya Rasulullah di akhir solat adalah dengan menyebut yang tadi tu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kemudian la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah, tahlil lagi la ilaha illallah. Tahlil ni maksudnya adalah tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Jadi kembali kepada soalan kedua, bila kita kata la ilaha illallah mukhlisin, tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah, ikhlas kita mukhlishina lahuddin. Ibadat kita ikhlas kepada Allah. Soalannya sekarang, adakah cukup kita beribadah dengan ikhlas sahaja? Kita katakan tak cukup. Walaupun nawaitu tu ikhlas. Ada orang kata, alah ustaz, yang penting nawaitu. Tak kisahlah amalan ni macam mana, yang penting nawaitu kita baik. Yang penting nawaitu kita tu nak buat ibadah. Kita katakan tak cukup. Sebab ibadah ini adalah, kalau tafsir, apa maksud ibadah? Ismun jami'un lima yuhibbullahu wa yardah. Sebuah amalan yang Allah suka dan Allah ridha. Dan Al-Quran menyebutkan kul in kuntum tuhibbunallah. Kalau kita suka pada Allah, fattabi'uni, kita kena ikut sunnah Rasulullah. Jadi dalam ibadah, dua syarat yang paling penting adalah kita kena ikhlas dan kita kena ikut apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Dan dekat dalam zikir ini pun menekankan lahun ni'matu wa lahul fadlu. Kita lihat lahun ni'matu wa lahul fadlu. Bagi Allah lah nikmat, bagi Allah lah kurniaan. Jadilah seperti mana Nabi Sulaiman alaihissalam. Apabila Nabi Sulaiman, dan saya dah pernah ceritakan berkali-kali, umat Islam adalah umat yang sentiasa bersyukur pada Allah. Sentiasa meletakkan alhamdulillah saya dapat ni sebab Allah. Nabi Sulaiman yang memiliki kerajaan yang besar, kerajaan yang la yang bagi li ahadin min ba'di. Sebuah Nabi Sulaiman berdoa agar diberikan kerajaan yang mana kerajaan yang tidak ada setelahnya itu kerajaan sebesar Nabi Sulaiman. Jadi kalau orang tanya kerajaan paling apa yang paling besar, Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman masih mengucapkan hadza min fadli rabbi. Ini kurniaan Allah. Syukur pada Allah. Liyabluwani, untuk Allah uji aku. Nikmat itu Allah uji. Ashkuru am akfur. Adakah aku bersyukur atau aku? Ini menunjukkan nikmat itu adalah ujian. Tak dapat nikmat pun ujian juga. Jadi sebenarnya ujian ini ad-dunya bala liyabluwakum ayyukum. Dunia ini ujian. Saya teringat Syekh Abdul Razak kalau tak silap, beliau mengatakan bila bercerita Rasulullah pernah makan kurma rutab, dan saya yakin semua pernah dengar hadis ni. Rasulullah pernah makan kurma rutab. Kemudian Rasulullah kata la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kurma rutab yang nikmat ni, sedap. Zaman dulu tu kalau dapat makan rutab tu, kurma yang separuh masak, separuh mentah, itu dah macam kira dessert atau makanan yang paling sedap lah. So orang makan, sedap ni, sedap. Lepas tu kata Rasulullah, la tus'alunna yawma idzin. Nikmat ini Allah akan tanya. Lepas tu Syekh kata, cuba bayangkan, kalaulah rutab saja Allah akan tanya, apatah lagi nikmat yang sekarang, pada zaman sekarang manusia dapat banyak.
nikmat rumah, nikmat isteri, nikmat kereta, nikmat kursi, nikmat laptop, nikmat telefon, nikmat sejadah, macam-macam nikmat. Apa sahaja Allah akan tanya. Awak buat apa? Telefon ni awak buat apa? Kereta ni pakai ke mana? Semua akan ditanya. Lalu zikir selepas solat yang seterusnya yang dibaca oleh Rasulullah baca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali. Boleh dibaca dengan pelbagai cara. Boleh baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, nak gabung terus pun boleh. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar pun boleh, atau tak pakai huruf waw pun boleh. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar pun boleh. Pun boleh. Jadi saya mengambil penerangan yang saya share dekat sini semuanya. Kalau kita pandai bahasa Arab, sahabat-sahabat boleh buka rujuk kitab ni. Ithaful Muslim bi Syarhi Hisnul Muslim. Jadi ni dia ada syarah terhadap kitab ni. So apa yang diterangkan dekat sini saya pindahkan dan saya terjemahkan pada kadar kemampuan saya. Saya bukanlah seorang ulama, bukan juga seorang ustaz sehebat ustaz-ustaz yang biasa taklim ni. Jadi kita hanya ambil syarah yang di Hisnul Muslim yang dalam bahasa Arab, kemudian kita terjemahkan. Jadi antara kata penulis ini, beliau kata boleh bawa dengan tiga-tiga lafaz ini. Dan menariknya kitab ni sebenarnya, jadi setiap hadis, contohnya wadhkur rabbaka ni, dia akan datangkan dengan, dia ada tahqiq, dia ada siapa, kemudian dia ada, kalau hadis ni contohnya hadis ni diriwayatkan oleh siapa, itu menarik kitab ni sebenarnya. So bagi yang mereka yang pandai bahasa Arab boleh baca kitab ni. Berapa muka surat? Berapa muka surat boleh tengok muka suratnya 2063 muka surat. Jadi banyaklah, memang banyak. Kemudian seterusnya, lepas dah baca 99 kali, kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ini yang ke-100. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah ini, kalau saya boleh bercerita, beliau ni sempat melazimi Rasulullah tak lama. Beliau ni boleh melazimi Rasulullah hanya 4 tahun sahaja. Seingat saya, beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijrah. Maksudnya dia bersama Rasulullah tahun ke-7, 8, 9, 10. Dalam 4 tahun, baginda SAW meninggal dunia. Tapi dalam tempoh 4 tahun itu, Abu Hurairah antara yang paling banyak meriwayatkan hadis berbanding sahabat-sahabat yang lain. Abu Hurairah. Lalu bila ditanya kenapa, Aisyah pun sampai bertanya, wahai Abu Hurairah, kenapa kau banyak sangat ni? Abu Hurairah kata, alhamdulillah. Abu Hurairah ni dia datang ni memang dia adalah orang yang tidak disibukkan dengan pertanian. Zaman-zaman dulu orang-orang Ansar sibuk dengan pertanian, tidak disibukkan dengan perniagaan, tidak disibukkan dengan pelbagai apa-apa ni. Dia hanya sentiasa bersama Rasulullah. Time solat bersama Rasulullah. Mana Rasulullah pergi, dia cuba untuk ikut. Sebab tu Abu Hurairah ni, walaupun hanya 4 tahun saja bersama Rasulullah SAW, antara yang banyak meriwayatkan hadis. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini, Syekh Hamid Akram Al-Bukhari. Syekh Hamid Akram Al-Bukhari ni belum bercerita, inilah yang sepatutnya penuntut ilmu ni manfaatkan waktunya. Penuntut ilmu bila masa kosong, belum berkahwin, cubalah untuk menjadi seperti Abu Hurairah. Fokus untuk menuntut ilmu. Bukanlah waktu menuntut ilmu itulah kita sibuk dengan ada game bola lah, sibuk dengan phone lah, sibuk dengan persatuan lah, sibuk dengan ni semua. Nanti dahulu. Benda ni insya-Allah boleh. Tapi sekarang jadilah seperti Abu Hurairah. Kalau bukan kerana Abu Hurairah, tak banyak dah riwayat hadis kita. Alhamdulillah, bukan tak banyak jugalah. Tetapi Abu Hurairah antara yang paling banyak meriwayatkan hadis yang memberikan manfaat, dan nama-namanya sentiasa disebut. Dalam kitab hadis tu, kalau sebut Abu Hurairah tu, saya rasa orang yang paling awam pun tahu, dia antara yang meriwayatkan hadis. Beliau meriwayatkan, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di akhir solatnya bertasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, fatilka tis'atun wa tis'in, fatilka tis'atun wa tis'una, maka itu merupakan 99 kali. Dan kalau yang ke-100 dia baca, dia tutup dengan lafaz yang tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, maka diampunkan dosanya walaupun seperti buih di lautan. Subhanallah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi solat ni sebenarnya kalau boleh kita janganlah tergesa-gesa. Solat ini adalah waktu untuk kita mohon pengampunan pada Allah. Solat ini kita minta diampunkan dosa. Buih di lautan. Lautan 2/3 dunia ni lautan. Seingat saya. 1/3 saja daratan.
2/3 lautan ni pula, bayangkan kalau buih tu ada berapa banyak. Allah hapuskan semuanya dengan solat. Dan sebab itulah zikir ni dia tak terhad pada untuk lepas solat saja. Pernah juga ada sahabat-sahabat yang miskin jumpa Rasulullah. Kata sahabat miskin ni, zahaba ahli dusur bil ujur. Wahai Rasulullah, untungnya orang kaya. Orang kaya ni boleh dapat banyak duit, boleh bersedekah. Orang kaya ni boleh berzakat, orang kaya ni boleh bantu orang lain. Bil ujur, banyaknya pahala mereka. Macam mana dengan kami ni? Kami miskin, apa-apa tak ada kan? Jumpa Rasulullah SAW kata, bacalah ni. Subhanallah. Ni dalam hadis yang lain. Alhamdulillah, Allah Akbar 3 kali, tutup dengan la ilaha illallah. Itu pahalanya sama seperti pahala orang-orang kaya yang sedekah tu. Jadi siapa yang kata orang kaya saja boleh masuk syurga? Siapa yang kata orang kaya je yang boleh bersedekah? So kita kaya, kita tak boleh bersedekah. Kalaulah kita ni tak kaya, kita tak ada duit pada hari tu kita nak sedekah, kita bacalah apa yang Rasulullah ajarkan kepada orang-orang miskin ni, sehingga kita dapat pahala yang sama macam pahala orang kaya bersedekah. Mungkin kita tak boleh nak jadi macam Ustaz Edit Liu yang banyak membantu orang daripada sudut membantu orang. Mungkin kita tak boleh nak jadi macam Ustaz Firdaus Wong yang banyak membantu orang. Kita tak ada duit, so kita baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah sampailah habis. Kemudian juga ini menunjukkan keutamaan dalam agama Islam, amalan sedikit tetapi pahala berganda. Amalan yang sedikit tetapi pahalanya berganda. Dan ini menunjukkan juga orang kaya, orang miskin zaman Rasulullah berlumba dalam kebaikan. Orang miskin ni dia nak berlumba ni. Ini tak, kerana ni orang kaya tak apalah, dia kaya, kita ni siapa? Tak, bukan begitu. Orang miskin datang jumpa Rasulullah, macam mana kami nak masuk syurga? Macam mana kami nak dapat pahala yang sama macam orang kaya? Bukan. Dan juga kata ulama, sunnah berzikir menggunakan jari. Tuan-tuan dan puan-puan, zikir ni gunakan dengan jari. Itu yang afdal. Kalau dengan menggunakan tasbih, macam mana tasbih ni dia ada pendapat lah. Ada yang kata harus, ada yang kata lebih baik elakkan, dia khilaf aula. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi yang dia taruh sampai menggunakan tasbih ni bid'ah. Ada. Dan saya tak nafikan, ada yang mengatakan begitu. Kerana apa? Sebab Rasulullah SAW mengatakan wa'qudna bil anamil. Wa'qudna atau wa'qidna, saya lupa macam mana lafaznya, tapi hendaklah kalian menghitung zikir kalian dengan jari. Fa innahunna mas'ulatin mustantaqat, kerana mereka ni zikir jari-jari kita ni akan ditanya oleh Allah. Mas'ulatin mustantaqat, dan jari-jari kita akan berbicara. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertasbih dengan tangan kanannya. So dekat sini ada al-anamil tu maksudnya ruas. 1 2 3 1 2 3 3 6 9 12 15 tambah lagi jadilah 33. Baik, seterusnya apa yang kita baca juga lepas solat, sunnah bagi kita untuk baca 3 kul. Kul huwallahu ahad, kemudian kul a'udzu falaq dengan kul a'udzu binnas. Yang mana terjemahannya saya rasa tuan-tuan dan puan-puan boleh baca nantinya. Intinya hadisnya ni datang daripada Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Uqbah bin Amir mengatakan baginda sallallahu alaihi wasallam menyuruhku. Okey. Kalau tuan-tuan puan-puan tengok, kita nampak tak tulis dia punya PDF itu tak berapa cantik zikir selepas solat. Sebab dia macam agak ketat-ketat kan. Sebab asalnya ini merupakan PDF tanpa screenshot. Kemudian bila mana PDF tu PowerPoint saya dah hilang, saya convertkan melalui online. Akhirnya dia jadi macam lari sikit dia punya dia. Tapi yang penting saya harap tuan-tuan puan-puan faham. Untuk sampai nombor 6 dengan nombor 7, slide nombor 6 dengan slide nombor 7 ni dia masih tak berapa cantik lagi. Slide nombor 8 baru saya dah buat lawa. Baik, seterusnya Uqbah bin Amir radhiyallahu an mengatakan Rasulullah SAW menyuruhku untuk membaca ayat-ayat pelindung setiap kali selepas solat. Jadi zikir selepas ayat pelindung ni dibaca waktu bila? Selepas solat. Dibaca waktu bila? Sebagai ruqyah. Ruqyah pun kita baca. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata suaminya Rasulullah SAW jika merasa kesakitan, Rasulullah kalau sakit, Rasulullah akan baca ayat-ayat pelindung yang 3 kul ni. Kalau disebut sebagai al-mu'awwidhat dalam bahasa Arabnya. Kemudian Rasulullah menghembuskan nafasnya, baca 3 kul, tiup tangan. Sama ada baca kul Allahu ahad, tiup, atau baca 3 baca tiup pun boleh. Dan apabila baginda lepas tu lepas hembuskan nafas Rasulullah buat, Rasulullah akan sapu semua. Sapu dekat kita punya tubuh badan. Kemudian kata Aisyah, apabila baginda SAW sakit sehingga tak mampu bergerak, maka kata Aisyah, akulah yang baca.
Bila Rasulullah dah sakit tak kuat, Aisyah yang baca. Lalu Aisyah membacanya, kata Aisyah, maka aku membacanya, kemudian hembus kat tangan Rasulullah tu, dan menyapu badannya dengan tangannya. Maksudnya Aisyah menggunakan tangan Rasulullah, sebab tangan Rasulullah adalah tangan yang berkat, tubuh badan Rasulullah adalah tubuh badan yang berkat. So Aisyah baca 3 kul, Aisyah tiup dekat tangan Rasulullah, dan Aisyah gunakan tangan Rasulullah ni untuk sapukan di tubuh badannya Rasulullah SAW sendiri. Dan inilah yang kalau boleh kita ni, bila kita ziarah orang-orang sakit, kita ruqyah dia. Kalau dia tak minta, alhamdulillah. Kalau dia minta, dia ada khilaf lah berkenaan dengan kalau seandainya kita tak boleh tak digalakkan untuk minta ruqyah. Tapi kalau kita ruqyahkan tanpa diminta, boleh. Ustaz, kenapa tak digalakkan untuk minta ruqyah? Sebab ada hadis Rasulullah SAW bersabda, 70,000 orang yadkhulunal jannata bila hisab. 70,000 orang daripada kalangan orang Islam, mereka ni masuk syurga tanpa hisab. Tanpa hisab, tuan-tuan. Tanpa hisab tu maksudnya tanpa hisab. Kalau kita naik kapal terbang, tak ada check in, tak ada nak letak luggage, apa semua nak bawa lah. Begitu juga 70,000 orang masuk syurga tanpa hisab. Antaranya lah yang ada tiga. Yang pertama, yang tidak pernah minta ruqyah, la yastarqun. Kenapa? Sebab dia ruqyah dia sendiri. Kenapa? Sebab dia yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. 70,000 ni tak ramai. Sebab jumlah sahabat Rasulullah je dah 100,000. Jumlah sahabat Rasulullah je dah 100,000. Bagaimana dengan 70,000 orang ni? Dan kita berharap mudah-mudahan kita di antara mereka ni. Tapi itu yang saya sebutkan, tidak digalakkan untuk minta ruqyah. Tapi kalau kita ruqyah tanpa dia minta, tak jadi masalah. So kalau kita ziarah orang sakit, kemudian kita ruqyah, kita baca 3 kul, kita dah ikut sunnah Rasulullah SAW. Dan sebenarnya sebelum tidur pun sunnah juga untuk baca 3 kul. Sebelum tidur, baca 3 kul, sapukan kat seluruh tubuh badan kita. Dan bila sekarang kita nak bercerita tentang kelebihan setiap ayat-ayat Quran, 3 kul bermula dengan Qul huwallahu ahad. Ada sahabat ni, dia suka baca surah Al-Ikhlas. Dia suka baca surah Al-Ikhlas, dan nak kata sampai dia suka tu, bila dia baca Al-Fatihah, dia solat, dia baca Al-Fatihah, dia baca surah Al-Ikhlas, kemudian baru dia sambung surah yang lain. Rakaat kedua pun sama. Dia baca Fatihah, dia baca Al-Ikhlas, kemudian baru dia sambung pada surah yang lain. Surah Baqarah ke, surah apa ke. Tapi yang penting dia akan baca surah Al-Ikhlas tu. Kemudian kata baginda sallallahu alaihi wasallam, hubbuha macam mana lafaznya, cintamu padanya itu adkhalakal jannah. Cintamu kepada surah Al-Ikhlas itu menyebabkan kamu masuk ke syurga. Bahkan dalam hadis riwayat Ahmad yang disahihkan oleh Syarbani rahimahullah, barang siapa yang baca surah Al-Ikhlas 10 kali, baca Al-Ikhlas 10 kali, Allah binakan untuknya rumah di syurga. Allahu Akbar. Bina rumah di syurga. Kita dekat dunia ni nak beli satu rumah pun bayar sampai 30 tahun kan. Kena buat financing, kena buat pembiayaan. Kita tak sebut loan tak boleh sebut loan, tak boleh sebut pinjaman. Ini merupakan kata-kata yang haram. Sebab loan yang ada interest, riba. Tak boleh sebut insurans. Yang dalam syar'i term dia adalah takaful. Contoh kalau insurans, takaful. Takaful ini maksudnya adalah saling bantu-membantu. Kalau kita ambil insurans, haram tuan-tuan. Sebab kat situ dia ada gharar, ada penipuan. Tapi kalau takaful, kita membantu orang. Kalau kita dapat, kita sakit, orang bantu kita. Kalau kita tak sakit, kita bantu orang lain. Dan dia punya dokumen dia berbeza. Sama juga kalau kita nak buat rumah, kita tak ambil pinjaman. Pinjaman haram tuan-tuan. Loan tu haram hukumnya. Ada riba di sana. Yang halal adalah financing atau pembiayaan. Ustaz, sama je Ustaz, pun bayar juga sama mahal. Kita katakan tidak. KFC sama rasa. KFC Amerika, KFC Malaysia, mungkin sama. Tak sebut KFC lah, minta maaf. Apa-apa sajalah, apa-apa makan ayam di Amerika, ayam di Malaysia, mungkin berbeza. Tetapi mungkin sama rasa, sama resepi, sama spicy. Tapi yang sana haram, yang sini halal sebab ada sembelih. Sembelih execution tu berbeza sehingga menyebabkan membawa hukum yang berbeza. Walaupun sama rasa, sama resepi, sama apa, tapi sebab ayam tu tak disembelih, dia haram. Ayam yang ni halal. Dan saya tidak merujuk kepada mana-mana company. Saya tidak merujuk kepada mana-mana company. Saya disclaimer sekali lagi dan saya minta maaf. Cuma saya nak kata,
Mana-mana company yang menggunakan ayam yang tidak halal, maka haram. Ayam yang tidak sembelih maka haram. Sama juga kalau menggunakan term loan atau itu hukumnya adalah tidak dibolehkan. Tapi kalau ambil financing, lepas tu kita pastikan harta kita adalah harta yang berkait. Harta yang executionnya tu berbeza. Dan jadi kita nak katakan balik kepada tentang rumah ni, dah lari pada tempat juga. Bila kita sebut rumah, dekat Malaysia nak kena buat financing, ambil bayar 30 tahun, 40 tahun kan. Tapi ya Allah, dekat syurga kita baca Al-Ikhlas saja. Baca surah Al-Ikhlas 10 kali. Allah binakan untuk rumah kita dekat syurga. Moga kalau kita baca hari ni 100 kali, dapatlah 10 biji rumah. Baca 1000 kali, dapatlah 100 biji rumah. Dan kat sini kita nak menunjukkan apa bagusnya Al-Ikhlas ni. Sebab Al-Ikhlas itu maksudnya adalah bentuk keikhlasan kita. Dia menunjukkan, dia menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu. Allahus samad. Allah lah satu-satunya tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Allah SWT tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini sifat Allah. Walam yakun lahu kufuwan. Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Jadi Al-Ikhlas itu maksudnya adalah manifestasi seorang hamba kepada Allah Tuhan, dan Tuhan itu adalah yang satu-satunya, yang tidak ada sekutu, yang tidak beranak dan tidak beranakkan. Satu-satunya As-Samad, tempat kita bergantung. Dan bila sebut tentang Al-Ikhlas disebutkan sebagai sepertiga Al-Quran. Dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, adakah kalian mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran setiap malam? Sahabat berkata, ya Rasulullah, adakah di kalangan kami yang mampu baca sebanyak itu? Rasulullah kata, sesungguhnya Al-Ikhlas itu, Qul huwallahu ahad itu sulusul Quran. Sulusul Quran, sepertiga daripada Al-Quran. Sepertiganya. Kata Ibn Taymiyah rahimahullah, Al-Quran ni dia ada 3 bahagian. Kalau kita buka Al-Quran, dia membawa kepada 3 perkara. Al-Quran itu sama ada menceritakan tentang nama dan sifat-sifat Allah. Yang kedua, dalam Al-Quran itu ada cerita pasal hukum, pasal kaum-kaum yang terdahulu, kisah-kisah yang terdahulu dengan ganjaran dan balasan baik yang terdahulu dan yang akan datang, tentang syurga, tentang neraka. Dan yang ketiga adalah berkenaan dengan hukum dan hakam. Jadi bila sebut Al-Quran itu sepertiganya adalah Al-Ikhlas, sepertiganya Qul huwallahu ahad, maksudnya adalah tentang nama dan sifat-sifat Allah ni semuanya terkumpul. Kalau kita katakan Allah lah satu-satunya, Allah Ahad, maksudnya semua nama-nama Allah itu satu. Tak ada yang layak untuk menamakan dengan nama As-Samad melainkan Allah SWT. Tidak ada yang layak mengatakan dengan nama Ar-Rahman melainkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekejap. Seterusnya. Ada yang bertanya, ni ada soalan yang menarik. Bila ada seseorang bertanya kepada Dr. Zakir Naik, Dr. Zakir Naik. Doktor, kalaulah kita ni diciptakan oleh Allah, siapakah yang menciptakan Allah? Wal-iyazubillah. Jadi orang tu dia tanya pada Dr. Zakir Naik, who creates God? Siapa yang menciptakan Allah? Maka kata Dr. Zakir Naik, kata, siapakah yang mencipta Allah? Kita kata Dr. Zakir Naik yang mencipta Allah, kata Zakir Naik, soalan itu sebenarnya dah salah. Soalan itu sebenarnya dah salah. Sebab apa? Sebab kalau misal kata kita balik kepada soalan, contohnya saya kata, tuan-tuan Mustafa Muaz, saya Muaz lelaki baru saja bersalin semalam. Kalau tanya, Muaz bila engkau bersalin? Betul tak soalan tu? Muaz bila engkau bersalin? Soalan itu sendiri dah salah. Sebab apa? Sebab yang namanya lelaki tak mungkin mengandung dan tak mungkin bersalin. Jadi begitu juga kalau seandainya orang tu bertanya siapakah yang mencipta Allah, soalan tu dah salah. Sebab Tuhan Allah SWT lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Bila mana tidak beranak dan diperanakkan, kalau seandainya ada Tuhan yang dicipta, maka dia bukan Tuhan. Kalau dia beranak, maka dia bukan Tuhan. Kalau dia anak Tuhan, dia Tuhan yang merupakan anak Tuhan, maka dia bukan Tuhan. Kerana Tuhan adalah lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itulah sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat Tuhan yang sejati. Jadi soalan kamu itu, kata Dr. Naik, itu dah salah. Eksistensi daripada soalan tu dah salah. Baik. Itu bertemu. Kemudian masuk pula kepada tentang surah Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas. Kalau kita lihat kepada tentang sihir, sihir ini adalah sesuatu yang nyata. Bahkan dalam Al-Quran pun ada disebutkan wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Apa maksud wa min syarrin naffatsati fil 'uqad? Sebuah kejahatan daripada tukang-tukang sihir
yang menghembuskan simpulan-simpulan dan ikatan-ikatan. Ada sihir yang mana dia jadikan macam dalam anak patung tu, dia hembus. Yang jadi anak patung tu macam voodoo lah kan. Cucuk kepala, orang kepala tu sakit. Cucuk badan, badan dia sakit. Patahkan kaki, kaki dia betul-betul patah. Jadi kat sini menunjukkan sihir itu benar. Sihir itu nyata. Sihir itu ada. Dan sunnah bagi kita untuk berdoa pada Allah, mohon perlindungan, baca surah Al-Mu'awwidzat, ayat-ayat pelindung, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, daripada kejahatan tukang-tukang sihir yang menghembuskan pada simpulan-simpulan. Dan saya pernah, ada orang pernah minta doa, ada pernah Ustaz tolong doakan saya. Saya pun bukan rasa siapa. Dan betul-betul saya tengok dia contoh, Ustaz ni ada paku, ada ni. Saya pun, saya sendiri saya tak pernah nampak lah sihir depan mata saya, tapi bila mana yang berlaku tu kita nampak ada paku, ada kaca, ada ni semua keluar daripada tubuh badan dia. Jadi kita doa pada saya menasihatkan baca surah, baca ayat kursi, baca 3 kul, baca Al-Fatihah. Sebab 5 ni, Al-Fatihah, ayat kursi, 3 kul, ini yang dibaca oleh syekh saya masa saya menjadi penerjemah dekat Mekah. Ketika itu ada orang Iraq datang. Dia kata, Syekh, dalam perut aku ni ada jin. Lepas tu saya kata datang malam. Malam tu datang, saya baca 5 ni je. Al-Fatihah, ayat kursi, 3 kul. Menggelepar orang tu. Kita zaman kita ni, ada yang bawa mangkuk, ada yang bawa kayu baseball lah, bawa speaker lah, apalah. Tak. Baca 5 ni saja dengan penuh kefahaman. Itu dah cukup untuk meruqyah. Jadi, dan kita perlu ingatkan, sihir ni hukumnya haram. Antara kejahatan, kezaliman yang paling besar adalah sihir. Sebab sihir ni dia mensyirikkan Allah. Sihir ini dia mengguna pakai jin ataupun syaitan. Dan sihir ni hukum dia syirik. Sebab tu tauhid dengan syirik ni tak boleh sama-sama. Kalau dia dah sihir, dia syirik. Sebab tu pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, orang yang sihir itu dipancung kepala. Orang yang lakukan, sebab dia dah jatuh hukum sama macam murtad. Orang murtad, kita tahu murtad, dia ada hukuman dia. Hukuman yang sama juga kepada orang yang sihir. Kepada juga orang yang sihir. Kerana dia kezaliman. Orang yang sihir ni, dia lebih teruk daripada zina. Dia lebih teruk daripada minum arak. Sebab apa? Sebab sihir ni, Allah, dia syirik. Dan sihir ni nak jadi kuat, semakin dihina Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran tu waliyazubillah mungkin dimasukkan ke dalam tandas ke apa. Semakin dihina Al-Quran, semakin dihina Allah SWT, semakin dia buat benda-benda yang pelik-pelik, semakin kuat dia punya sihir dia. Lalu seterusnya, wa min syarri hasidin idza hasad, dan daripada penyakit bahaya hasad. Jadi nak menunjukkan ada yang namanya hasad, ada yang namanya hasad ini dia membawa kepada ain. Ain dia tak semestinya daripada hasad sahaja. Apakah itu ain? Kata Rasulullah SAW, kalau ada yang lebih laju daripada takdir, maka ialah penyakit ain. Ain ini tuan-tuan dan puan-puan adalah sebuah pandangan mata. Ain maksudnya mata. Pandangan mata yang melukai itu namanya ain. Dan dah dipandang, ada boleh baca dekat Mufti Ulama Persekutuan tentang ain ni. Cuma kita nak cerita bab ain ni, dia tak semestinya sebab hasad. Sebab ta'ajub pun boleh menyebabkan seseorang tu terluka. Jadi pada sebuah hadis, ada seorang sahabat yang mana dia mandi. Bila dia mandi, tubuh badannya tu terbuka. Dan tubuh badannya tu kekal, sehat, putih. Macam kalau contohnya kita pergi gym kan, kita jumpa kawan kita, kita kata, wah, you punya body six pack kuat lah. Macam kagum lah, kita kagum. Jadi begitu juga ada sahabat yang lain, bila nampak sahabat yang yang tubuh badannya ni sempurna, dia pun puji. Bila dia puji, sahabat yang dipuji tu pengsan. Apabila dibawa kepada Rasulullah, Rasulullah kata, ala ma yaqtulu ahadukum akhahu. Fa'idha ra'aitum ahadukum, fa'idha ra'a ahadukum ma yu'jibuhu falyad'u lahu bil barakah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa kalian melukai sahabat kalian? Kalau kalian melihat ada sesuatu yang menakjubkan dalam pandangan kalian, maka doakan keberkatan untuknya. Jadi sunnah kalau kita nampak benda yang takjub, kita baca, kita doakan keberkatan. Barakallahu fi. Sebab tu famous kalau dekat mana-mana kita selalu dengar masya-Allah tabarakallah. Masya-Allah tabarakallah. Yang masya-Allah ni pula diambil daripada ayat Quran walaula iddakhalta jannata masya-Allah. Apabila kalian masuk ke kebunmu kau menyebutkan masya-Allah, itu dalam surah Al-Kahfi kalau tak silap saya. Jadi masya-Allah tabarakallah atau kita doakan barakallahu fi. Dan benda ini
nampak macam simple tapi saya rasa saya pernah cerita. Bila dekat Saudi, saya ada kawan saya puji seorang budak kecil. Budak kecil tu pegang tangan kita. Sebut Masya Allah Tabarakallah. Sebut Masya Allah. Dan saya pernah puji sahabat saya, orang Afrika pun dia kata sebut Masya Allah Tabarakallah. Sebut Masya Allah Tabarakallah. Itu melihat perkara yang takjub. Pun dah kena penyakit ain. Apatah lagi penyakit bahaya hasad. Sebab tu dengan baca tiga kul ni, kalaulah orang puji kita, kita tak baca 3 kul, kita takut kita kena ain, dan dia tak baca. Kalau dia puji kita tanpa sebut doakan keberkatan, kalau dia puji kita, jadi situasi yang pertama, kalau dia puji kita, dia tak doakan keberkatan untuk kita, kita pula tak baca 3 kul, kita boleh kena penyakit ain. Situasi yang kedua, kita tak baca 3 kul, tapi dia sebut Masya Allah Tabarakallah, dia sebut Barakallahu Fik, dekat situ penyakit ain insya-Allah terhalang. Yang ketiga, dia tak baca Masya Allah Tabarakallah, dia tak baca Barakallahu Fik, tapi kita baca 3 kul sebagai ayat pelindung. So masa ketika itu kita dapat insya-Allah menjaga diri kita daripada penyakit ain. Sebab itulah 3 kul ini tidak dibaca selepas solat sahaja, tapi dibaca dalam zikir pagi dan petang. Dan kita kena ingat, dosa pertama manusia adalah hasad. Dosa pertama manusia dekat muka bumi ni adalah anak Nabi Adam bila mana dia hasad kepada saudara dia. Dia kata dia hasad, dengki. Sebab tu kita kena hati-hati dengan bab dengki ni. Dia dengki. Kenapa engkau boleh berkahwin dengan saudara aku yang cantik, kembar aku yang cantik, dan aku dapat kembar yang buruk? So hasad. Itu dosa pertama manusia. Bahkan Iblis ingkar kerana hasad. Iblis kata, khalaqtahu min tin wa khalaqtani minan nar. Min nar. Kau ciptakan aku daripada, kata Iblis, kenapa aku nak sembah Nabi, kenapa aku nak sujud pada Nabi Adam? Aku ni diciptakan daripada api dan dia diciptakan daripada tanah. Api dengan tanah, api lagi hebat. So penyebab ingkar adalah hasad. Sebab tu kita jaga hati kita. Hati yang sihat adalah hati yang jauh daripada hasad. Hati yang sihat apabila sebelum tidur diampunkan orang lain. Sebab hasad ni tuan-tuan, dia tak boleh, dia tidak akan melukai sesiapa, melainkan dia akan melukai hati kita sendiri. Sebab tu orang yang sakit, saya pernah berjumpa dengan orang yang bukan Islam, daripada keturunan Cina. Dia apa, bahagian perubatan lah. Dia yang tabib Cina kan. Dia kata kanser ni tak ada ubat, dia kata. Cuma saya boleh bagi tahu you jaga hati you, kanser you akan berkurang. Sebab hati you ni tak sihat. Dia yang bukan Islam pun dia tahu hasad ni boleh berbahaya untuk hati. Kita ni kalau orang Islam ni sebelum tidur masih hasad. Kenapa nak hasad? Hasad tentang rezeki orang lain. Sedangkan Allah Maha Pemberi rezeki. Bukankah Allah Azizun Hakim? Nak hasad pasal apa? Hasad pasal dia dapat pertama. Kita dah berusaha, kita ada pahala. Pahala tuan-tuan, dalam Islam, pahala bukan pada markah, pada keputusan sahaja. Pahala adalah pada usaha juga. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura dalam Al-Quran. Maksudnya apabila seseorang tu berusaha, contoh yang A berusaha, yang B berusaha. Walaupun yang A lulus, yang B gagal, tapi yang B pun tetap dapat pahala juga. Sebab ada pahala usaha dekat situ. Lalu juga disebutkan berkenaan dengan 3 kul ini, dulu Rasulullah SAW berdoa memohon perlindungan dengan pelbagai lafaz. Apabila dulu, jadi cerita dia, sebelum turun 2 surah ni, Rasulullah doa perlindungan dengan Allah ni dengan macam-macam lafaz. Lafaz A, lafaz B, lafaz C, lafaz D. Tetapi apabila dah turun 2 surah pelindung ni, 2 surah dengan 3 kul ni, maka Rasulullah melaziminya dan meninggalkan selain dari 2 surah tersebut. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau ada orang tanya, Ustaz, apa petua saya nak masuk masuk gua yang gelap? Ustaz, apa petua saya nak mendaki gunung malam-malam ni? Ustaz, apa petua kalau misal kata saya takut? Petua dia macam mana nak mohon perlindungan? Tak payahlah nak sebut apa falas simpang lah, apalah, kan tak perlu. Sebut apa yang Rasulullah dah kata ni. Dulu Rasulullah memohon perlindungan dengan pelbagai lafaz. Tetapi apabila dah turun 2 surah pelindung, Rasulullah melazimi cukup 3 kul ni, cukup 2 ni, mu'awwidzat, dan meninggalkan selain daripada 2 surah tersebut. Dah cukup dah apa yang Rasulullah ajarkan. Kenapa kita nak buat satu ibadah zikir-zikir yang baru? Baik, ini presentation kita berkenaan dengan yang slide ni. Lalu kita akan masuk dalam zikir selepas solat yang ke-8.
Tadi zikir selepas solat yang ke-7, sekarang zikir selepas solat yang ke-8. Dan yang ini saya tak kat sini. Boleh kalau nak download PDF boleh download cari di Hisnul Muslim, buka Musnad 120 kita di 120. Sekarang kita di ayat kursi. Jadi zikir selepas solat yang ke-8 adalah membaca ayat kursi. Kita nak tengok ada tak yang bertanya. Oh, banyak soalan ni. Daripada Arif Ilyas. Saya nak tanya, cara baca zikir perlu ditajwid? Okey, tak apa. Yang ni nanti. Cuma kita nak bawa soalan sebelum kita masuk kepada yang zikir selepas solat yang ke-8 ni. Kita akan minggu lepas ada yang bertanya tentang Assalamualaikum ayuhan Nabi dengan Assalamu ala Nabi. Kalau bila bertasyahud, mana yang sunnahnya? Adakah kita baca Assalamualaikum ayuhan Nabi, Assalamualaikum salam sejahtera alaika kepada kamu wahai Nabi, atau Assalamu ala Nabi salam sejahtera kepada Nabi? Jadi ada sebahagian sahabat seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, disebutkan juga Aisyah radhiyallahu an, sebelum meninggalnya Rasulullah mereka baca Assalamu alayka ayyuhan Nabi. Selepas meninggalnya Rasulullah mereka baca Assalamu alan Nabi. Tetapi ada yang kekal seperti Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, beliau tetap walaupun telah meninggalnya Rasulullah tetap baca Assalamualaikum ayuhan Nabi kerana ianya merupakan lafaz yang dah disebutkan di dalam hadis yang diajarkan oleh Rasulullah. Cuma kerana ini merupakan ijtihad para sahabat, kata ulama nak buat A boleh, nak buat yang B boleh. Tetapi afdalnya, dan pendapat ini dikuatkan, ditarjihkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, Mufti Saudi, Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, antara ulama di Saudi, mengatakan bahawasanya lebih baik kita baca Assalamualaikum ayyuhan Nabi. Tapi kalau kita baca Assalamu ala Nabi tak jadi masalah juga kerana ada pendapat yang lain yang mendukungnya, sahabat-sahabat lain yang mendukungnya. Baik. Sekarang kita masuk kepada zikir selepas. Kalau ada soalan boleh teruskan ini. Nanti soalan tersebut akan di-sharekan oleh admin di akhir-akhir ini. Seterusnya kita masuk dalam zikir selepas solat yang ke-8. Kita baca apa? Kita baca ni. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wa la naum. Sampai habis ayat kursi. Saya semua tahu. Kenapa dinamakan ayat kursi? Sebab kat sini dia ada kunci wasi'a kursiyuhus samawat. Kursinya Allah seluas langit dan bumi. Nanti kita akan lihat bagaimana perangan para ulama berkenaan dengan ni. Yang pertama, Abu Umamah radhiyallahu an meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap kali selepas solat fardu. Ayat kursi ni dibaca sebelum tidur, dibaca juga pada zikir pagi dan petang, dan sunnah untuk dibaca selepas solat fardu sebab Rasulullah kata barang siapa yang membaca ayat kursi selepas selesai solat fardu, tak ada yang boleh halang dia masuk syurga. Maksudnya dia dah confirm masuk syurga. Tapi ada satu yang menghalang tu, iaitu kematian. Sebab dia tak mati lagi, sebab tu dia tak masuk syurga. Tapi kalau dia dah mati, insya-Allah terus masuk syurga. Ini antara kelebihan ayat kursi. Sebab itulah kalau boleh lepas solat tu fokuslah untuk zikir. Lepas solat tu fokuslah untuk baca ayat kursi. Lepas solat tu fokuslah untuk subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar. Walaupun mungkin kita tak sempat berdoa, berdoa dah dalam solat. Cumanya kalau contohnya kita nampak, ustaz saya dekat Saudi, masa dekat Masjidil Haram, saya nampak ada Pak Arab lepas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia terus pergi. Memang afdalnya dia duduk sekejap, tapi kalau dia nak pergi sambil berjalan pun dia boleh berzikir. Sambil kita berjalan baca subhanallah, sambil berzikir kita baca ayat kursi, sehingga kita dapat fadilat baca ayat kursi lepas solat fardu. Kan? Sebab kadang-kadang dekat Malaysia ni zikirnya pendek, doanya panjang, ayat kursi pun tak baca, tiga subhanallah alhamdulillah pun tak dibaca. So kita kekurangan daripada sudut itu. Kemudian yang seterusnya, Nabi SAW pernah bertanya pada Abu Munzir, wahai Abu Munzir, tahukah engkau ayat yang paling agung dalam kitab Allah? Apa ayat yang paling agung, paling mulia, a'zamul ayah dalam kitab Allah?
Dia menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu kata Abu Munzir, adakah engkau tahu ayat yang paling agung? Rasulullah tanya lagi. Lepas Abu Munzir jawab, ayatnya mungkin Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lalu Rasulullah pukul dada, pukul tu maksudnya tepuk dada halus tu kan, menepuk dada halus dan berkata, wallahi tahniah kerana engkau telah diberikan ilmu oleh Allah SWT. Jadi seakan-akan Rasulullah setuju ayat yang paling agung dalam Al-Quran, ayat yang paling agung dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Walaupun semua ayat Allah tu agung, tapi ayat kursi. Dan ini hadis riwayat Muslim. Apa maksud kursi? Ini dia saya blackkan, saya hitamkan sebab dia kalau nak diterjemahkan dalam bahasa Melayu tu saya takut dia menimbulkan perdebatan. Tapi Ibnu Abbas kata kursi ni adalah maudhi'ul qadamain. Maudhi'ul qadamain. Secara literal maksudnya adalah tempat terletak kedua kaki. Maudhi'ul qadamain. Wasi'a kursihu, kembali kepada kursi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berkenaan dengan sifat-sifat Allah dan saya rasa ada yang lebih layak untuk menerangkannya. Jadi itu kursi, dan ada yang khilaf sekarang, adakah kursi ini merupakan arash atau berbeza? Ada yang kata sama, ada yang kata tak. Kursi dengan arash ni dua benda yang berbeza. Kursi adalah kursi, arash adalah arash. Kursi merupakan maudhi'ul qadamain, arash adalah arash singgah sana. Dan arash ini lebih besar daripada kursi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, wahai Abu Dhar, kata Rasulullah SAW, tidaklah 7 lapis langit itu, maksudnya 7 langit bumi, 7 langit bumi, 7 langit, langit pertama, kedua, ketiga, keempat ini, kalau nak bandingkan dengan kursi Allah, seperti cincin yang dilemparkan dekat padang pasir. Jadi 7 langit tu macam cincin, lempar kat padang pasir tu kursi. Luas, besar. Dan arash pula, nak dibandingkan dengan kursi, kursi ni umpama cincin, arash ni seperti umpama padang pasir. Hadis Sahih Ibn Hibban. Bagaimana penerangan tentang hadis ni? Saya rasa itu lebih masuk kepada berkenaan dengan akidah dan saya tak membahasnya dekat sini. Baik, seterusnya berkenaan dengan zikir selepas solat yang ke-9. Zikir selepas solat yang ke-9, Sayyidina Abu Zar radhiyallahu an mengucapkan, zikir yang ke-9 apa pula? Baca 3 kudah. Ini zikir pagi dan petang. Allah maaf. 120. Okey. 111. Lepas tu dibaca setiap kali lepas solat ni pula. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ni diulang lagi. Tengok kita katakan selepas solat ni adalah lafaz tauhid. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, kata Abu Zar radhiyallahu an, siapa yang mengucapkan pada setiap selesai solat subuh, lepas solat subuh, dia sedangkan kedua kakinya masih dalam keadaan duduk, maksudnya dia belum bergerak lagi. Lepas solat stay, dan sebelum kita bergerak dan sebelum kita kata apa-apa, sebelum kita, tapi kita cakap, kita lepas, maksudnya lepas solat subuh kita tak bergerak, kita tak cakap, kita tak buat benda yang lain, lalu kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita baca 10 kali, maka akan ada 6 kebaikan. 6 kebaikan. Yang pertama, akan ditulis paginya 10 kebaikan. Dihapuskan, yang kedua dihapuskan 10 dosa. Yang ketiga, Allah angkat 10 derajat. Dan yang keempat, Allah akan pelihara kita daripada perkara yang kita benci pada hari tersebut. Kalau seandainya kita ada benda yang kita benci pada hari itu, bacalah la ilaha illallah ni 10 kali lepas solat. Dan yang kelima, akan terpelihara daripada syaitan. Dan yang keenam, tidak ada dosa yang boleh menghancurkan kita. Sebab dosa ni boleh membebankan kita. Sebab tu dosa kalau dalam Arab, dalam bahasa Arab, namanya wizrun. Alla taziru waziratu wizra ukhra. Wizr ni maksudnya dosa. Dosa tu jadi beban. Kalau kita buat, sebab tu kenapa ibadah, kadang-kadang orang susah nak beribadah, sebab dia banyak dosa, sebab dia banyak beban. Kalau kita naik bukit, kita nak daki bukit, kalau kita bawa banyak beban, mestilah bawa banyak beg yang berat, susah kita nak naik atas tu. So dosa itu dia membebankan kita. Dosa itu umpama api yang membakar kita, dalam hadis disebutkan kan. Dosa umpama api. Maka as-sadaqatu, sedekah itu menghapuskan dosa sebagaimana air menghapuskan api. So dosa ni
boleh membebankan kita, tapi kata Rasulullah dalam hadis ini, kata Rasulullah SAW, siapa yang baca 10 kali, dosa tu takkan menghancurkan kita, maksudnya Allah ampunkan, melainkan dosa syirik kepada Allah SWT. Sebab dosa syirik ni memang dosa yang sangat besar. Antara dosa syirik apa? Sihir. Sihir tu antara dosa syirik. Sebab tu Syekh Al-Albani berkata, Allah mengampunkan dosa-dosanya pada hari tersebut selain daripada kesyirikan. Seterusnya zikir selepas solat yang ke-10. Yang ke-10 kita baca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat. Kita sama-samalah minta pada Allah. Allah bagi kita ilmu, majlis kita hari ni majlis yang berilmu, tapi kalau tak bermanfaat, apa gunanya? Wa rizqan tayyiban, dapat rezeki, tapi kalau rezeki yang tak baik, apa gunanya? Wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang mutaqabbal, amalan yang diterima. Yang ni yang saya cerita, orang ulama zaman dahulu bila mereka beribadah, mereka takut ibadah mereka tidak diterima. Contoh, mereka buat umrah, mereka takut umrah mereka tak diterima. Mereka buat haji, mereka takut ibadah haji mereka tak diterima. Mereka puasa, mereka takut puasa mereka tak diterima. Sebab tu mereka baca Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana. Ya Allah, terimalah amal ibadah kita. Jangankan ulama zaman tu, sampaikan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dua Nabi Ibrahim, bapa segala Nabi, membangun Kaabah, rumah yang mulia, dan ianya perintah Allah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ketika mana Nabi Ibrahim, Nabi Ismail membangun Kaabah. Tapi lepas bangun Kaabah tu, apa Nabi Ibrahim kata? Nabi Ibrahim kata, Rabbana taqabbal minna innaka, ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Kita ni, ustaz, kita buat ibadah dalam keadaan kita rasa macam Allah dah confirm dia terima. Saya dah buat ibadah 10 kali, saya dah umrah 10 kali dah ustaz. Saya dah buat haji 1000 kali dah ustaz. Saya dah buat Allah. Sedangkan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail buat Kaabah. Bukan tawaf Kaabah, tapi buat Kaabah pun masih berdoa agar ibadahnya diterima. Pun takut kalau Allah tak terima ibadah tersebut. Kita buat ibadah, saya dah sedekah RM1000 Ustaz. Confirm Allah terima. Waliyazubillah. Jadi sebagai orang Islam yang baik, yang bagus, patutnya dia sebelum beribadah, dia berharap Allah terima ibadah tersebut. Dan lepas dia beribadah pun dia masih berharap Allah SWT amal ibadahnya. Sebab itulah kita baca lepas solat, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Rasulullah SAW jika selesai solat subuh, baginda SAW akan membaca doa tu. Dan menunjukkan, kata ulama juga, rezeki ni dia tak semestinya pada harta benda. Rezeki tu tak semestinya duit. Rezeki tu tak semestinya ringgit, tak semestinya dolar. Anak rezeki, isteri rezeki, masa rezeki, keluarga rezeki. Jadi rezeki ni dia banyak. Kita tak boleh nak terjemahkan pada harta benda sahaja. Dan sebab itulah hidup tu, life is to complete each other, not to compete. Hidup ini adalah untuk kita saling melengkapi. Adanya orang kawan kita, sahabat kita, bukan untuk kita berlomba-lomba. Kalau kita katakan life is a race, hidup ni ada perlombaan, kita akan letih. Maksudnya, dia dah kaya, saya nak kaya lagi. Dia dah kaya, saya nak kaya lagi. Tak, tapi adalah untuk complete. Kita tolong dia, dia tolong kita. Kita happykan dia, kita happykan dia. Itulah rezeki. Rezeki. Sebab tu kadang-kadang orang yang miskin, dia boleh tidur, bukan miskin lah, orang yang biasa-biasa saja, dia boleh tidur dengan tenang dan selesa. Ada orang kaya, sewa hotel 7 bintang pun tak boleh nak tidur. Sebab apa? Sebab tak tenang. Tak tenang dengan ni, tak tenang tu. Ketenangan pun adalah sebuah rezeki. Masa pun adalah sebuah rezeki. Dan sebab tu, kenapa Allah SWT, dan disebutkan kata ulama, kenapa didahulukan ilman nafi'an? Kenapa kita minta pada Allah ilmu yang bermanfaat sebelum rezeki, sebelum amalan? Kenapa tak minta amal dulu baru rezeki? Sebab dalam kata ulama, inilah pentingnya berilmu sebelum beramal. Allah SWT berfirman, fa'lam, maka berilmulah, maka ketahuilah. Jadi ilmu ni sebenarnya sunnah. Sebab tu orang yang berilmu dengan orang yang beribadah, fadlul alim alal abid, orang yang berilmu dengan orang beribadah, ka fadlil qamari ala, sebagaimana bulan dengan
bintang-bintang yang berkelipan. Orang beribadah ni derajatnya rendah, lebih tinggi derajat orang-orang yang berilmu. Orang beribadah bagus, kita tak nafikan. Tapi nak bandingkan dengan orang yang berilmu dengan ibadah, beribadah dengan berilmu, dia punya ni lebih besar lagi. Sebab tu Allah sebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah, maka katalah tiada Tuhan yang lain selain Allah, wastaghfir li dzambik, dan beristighfarlah. Jadi istighfar ini setelah mana ada ilmu, itulah yang diajarkan. Sebelum kita beribadah, istighfar ini ibadah. Istighfar adalah ibadah. Tapi Allah mendahulukan berilmulah terlebih dahulu sebelum beristighfar. Sebab tu dalam zikir ni Allahumma yas'aluka nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Itu doa selepas selesai solat. Dan zikir selepas selesai solat. Dan sekarang kita masuk kepada doa solat istikharah pula. Doa solat istikharah pula. Saya sebenarnya rasa macam awkward pula bila saya cakap seorang-seorang ni kan. Jadi mungkin Ustaz Nazir ada kat sini, boleh share kot soalan-soalan yang dulu Ustaz. Kita berehat sekejap 5 minit sebelum kita sambung tentang doa solat istikharah. Ustaz Nazir ada? Assalamualaikum Ustaz, semoga rahmat Allah selalu. Saya nak tanya cara baca zikir perlu disertai. Contoh macam dalam doa selepas azan hari tu ada hukum nun iwad dan idgham sambung di bawah. Okey. Berkenaan dengan zikir dengan doa, adakah perlu dengan tajwid ataupun tidak? Ini sebenarnya satu soalan yang sama yang ada famous yang baru-baru ni ada satu FB yang dia kata tahu tak kenapa doa kita tak makbul? Sebab hukum tajwid tu tak sah. Sebab hukum tajwid tu tak ni. Patutnya tajwid ni belajarlah dengan saya macam celah gigi saja kan. Jadi kita katakan sebenarnya doa ni walaupun tidak disertai dengan tajwid dengan ni, kalau Allah nak kabulkan, Allah kabulkan. Sebab dia bukan bahagian daripada solat. Bahkan ada sebuah hadis, kalau kata Rasulullah SAW, kalau kalian bangun, saya lupa macam mana lafaz secara sempurna, tapi kalau kata Rasulullah, kalau kalian bangun pada waktu malam dan kalian ngantuk sangat, tidurlah. Takut kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tak sedar, lalu dikabulkan. Contoh, bangun kan, lepas tu kita tiba-tiba cakap, ya Allah, binasakanlah aku, waliyazubillah. Contoh jadi dia bangun malam, dia nak solat, tapi di dalam keadaan ngantuk sangat sampai dia berdoa dengan sesuatu doa yang mendoakan kehancuran untuk dia. Kalau Allah kabulkan, Allah kabulkan. Rasulullah kata, kalau seandainya dah betul-betul ngantuk, berehatlah terlebih dahulu. Berehat seketika. Lafaz hadis yang sempurnanya tu, mungkin Ustaz Nazri boleh share nanti dekat dalam ini sambil cari tu. Tapi yang pendek ceritanya, kalau diikuti dengan tajwid, diikuti dengan idgham, bagus. Tapi kalau tak diikuti pun, doa itu masih sah. Yang penting doa itu kita faham. Even kalau kita tak faham pun, kalau Allah nak kabulkan, Allah boleh kabulkan, sebagaimana yang kita cerita pasal doa pada waktu malam hari tu. Macam kan takut silap doa dan Allah kabulkan. Tersilap doa je Allah kabulkan, apatah lagi doa yang kita faham, cuma hukum tajwidnya tak cukup. Itu pun kalau Allah nak kabulkan, Allah boleh kabulkan. Jadi bagaimana pula dengan yang ada hukum qalqalah? Haruskah kita membaca sekali atau tanpanya? Jadi kalau nak baca, sama balik ni hampir sama dengan berkenaan dengan hukum tajwid. Kalau seandainya dibaca dengan tajwid bagus, kalau tak dibaca dengan tajwid pun tak jadi masalah. Kalau kadang-kadang kalau dibaca dengan tajwid, contohnya bila imam doa kunut kan, imam doa kunut, kadang-kadang imam baca, kalau kita tengok Imam Haramain, Syekh Sudais, mereka baca dengan tajwid kadang-kadang, tapi kalau tak dibaca dengan tajwid pun masih sah, tak jadi masalah. Baik, soalan yang seterusnya. Assalamualaikum Ustaz, maaf, setelah zikir mana yang imam akan menghadap makmum? Okey, imam menghadap makmum ni selepas Allahumma astaghfirullah, Allahumma antas salam minkas salam, tabarakta ya dzal ikram, ini pandang kiblat. Lepas tabarakta ya dzal jalali wal ikram, baru pandang makmum. Pandang makmum ni ada beberapa riwayat menghadap belah kanan, pandang yang sebelah kanan, ada yang pandang sebelah kiri. Kalau kata ulama nak pandang menghadapkan wajahnya, maksudnya kat tengah-tengah betul-betul nak 180 derajat pun tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Baik, ada soalan yang seterusnya. Adakah doa atau zikir khas buat solat taubat? Nanti kita cerita. Dia akan masuk dalam berkenaan dengan solat taubat ni. Kita ada tentang tu, nanti kita akan masuk tentang tu. Jadi yang tu kita simpan terlebih dahulu. Baik, sekarang kita masuk tentang doa solat istikharah. Kita berehat sekejap. Minta maaf lah. Alhamdulillah saya baru dapat anak minggu lepas. Jadi minggu ni selama 7 hari ni, orang kata bila baby ni suasana yang baru. Malam susah nak tidur kan. Setiap jam baby nangis. Jadi
badan tu agak letih sikit. Baik, kita sambung. Doa solat istikharah. Berkenaan dengan solat istikharah. Apakah istikharah? Istikharah ni adalah memohon semoga Allah tunjukkan keputusan yang terbaik untuk dilaksanakan. Dan bila kita sebut tentang istikharah, kita lihat balik daripada seorang sahabat Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ni yang berkahwin dengan janda. Rasulullah SAW bercerita bahawa Rasulullah SAW pernah mengajarkan kami tentang memohon pilihan bagi semua perkara istikharah sebagaimana baginda mengajarkan kami surah pada Al-Quran. So Jabir kata, Rasulullah SAW ajarkan kami sebagaimana Rasulullah ajarkan kami Al-Quran. Rasulullah bagaimana Rasulullah ajar Quran? Rasulullah ajar dengan detail. Rasulullah tekankan selalu. Begitu juga Rasulullah ajarkan untuk pohon pilihan ni buat istikharah. Sebab tu sahabat-sahabat dalam bab istikharah, walaupun perkara yang kecil, urusan yang kecil, mereka beristikharah pada Allah. Dalam nak beli something pun mereka istikharah pada Allah. Sebab ini sunnah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang daripada kalian ada rasa gusar tu gusar ni rasa gelisah. Jika salah seorang daripada kalian gelisah tentang satu perkara, macam tak confirm, maka rukuklah. Farqa' raka'atain, maksud rukun ni maka solatlah 2 rakaat selain daripada solat fardu. Atau dikenal solat, maksudnya solat 2 rakaat selain daripada solat fardu. Kemudian bacalah yang tadi, yang doa yang di-share kat sini. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika. Ya Allah, aku beristikharah dengan ilmumu. Dan wa astaqdiruka biqudratika. Dan aku memohon ketentuan daripadamu, kudrahmu, biqudratika, dengan kuasamu ya Allah. Wa as'aluka, dan aku mohon dengan kemuliaanmu, karuniaanmu. Fa innaka taqdiru wa la aqdir. Ya Allah, engkau mampu, aku tak mampu. Wa ta'lam, kau maha tahu, aku tak tahu. Wa anta 'alamul ghuyub, engkau tahu perkara-perkara yang gaib. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr. Ya Allah, kalau kau tahu perkara ini, apa? Contohnya kahwin. Fulan, perempuan ini baik untuk aku. Khairun li fi dini, baik untuk agama aku. Baik untuk kehidupan aku. Baik untuk masa depan aku. Ataupun kita nak baca ajilihi wa ajilih. Baik yang masa akan datang dan masa sekarang. Faqdurhu li, Allah, takdirkan perempuan tu untuk aku. Wa yassirhu li, dan mudahkan ia untuk aku. Thumma barik li fi, dan berkatilah ia untuk aku. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amr, ya Allah, kalau engkau tahu fulanah ini, perempuan ini, anna hadzal amr, perkara ini, syarrun li, perempuan ini tak baik untuk aku, untuk agama aku, untuk kehidupan aku, untuk masa depan aku, my future. Fasrifu anni, jauhkan dia daripada aku. Wasrifni anhu, dan jauhkan aku daripada dia. Waqdur liyal khair, dan takdir akan aku dengan takdir yang mana engkau ridha dengannya. Jadi masya-Allah, cantik kan lafaz istikharah yang diajarkan dalam Islam ni. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Solat istikharah ini, jadi istikharah ni boleh dibuat ketika solat, atau boleh dibuat di luar solat, atau boleh dibuat di dalam solat. Dua-dua boleh, tiga-tiga boleh. Dan cuma kita kena ingat, dalam Islam tidak cukup istikharah. Dia ada 3 peringkat, dan tidak cukup tawakal. Ada orang dia tawakal je, kita tawakal je lah, kahwinlah dengan dia. Kalau jadi, jadilah. Kalau tak jadi tu, kita cerai je lah, senang je kan. Tak, Islam mengajarkan pertama ada istisyarah, ada musyawarat. Contoh si fulan nak kahwin dengan perempuan tu, wasyawirhum fil amr. Dapatkan dulu pandangan daripada musyawarah, pandangan ibu bapa, pandangan ahli keluarga, pandangan kawan-kawan perempuan tu. Perempuan tu macam mana Aminah tu macam mana, Aminah tu bagus ke tak, tanya kawan-kawan dia. Lepas istisyarah, baru istikharah, barulah kita doa pada Allah. Lepas dah istikharah, dalam Al-Quran, fa iza azamta, lepas dah azam, fatawakkal, baru tawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi ayat ini mengajarkan kita bahawasanya bila kita beristikharah, tidak semestinya kita akan dapat mimpi. Ustaz, saya dah istikharah Ustaz, tapi saya tak mimpi. Saya tak mimpi lagi dia tu datang ke tak. Ada yang baru-baru ni dia kata, Ustaz, saya ni tengah dilema, sama ada saya nak kerja dekat Singapura ke atau saya nak kerja dekat Saudi. Dia tanya pada saya. Saya kata, akak dah istisyarah. Saya dah istisyarah. Saya dah kebanyakan sokong saya untuk pergi ke Singapura.
kerana begini. Kalau akak dah istikharah, akak istikharah. Tapi ustaz, saya dah istikharah dah ustaz, cuma hati saya ni macam ini. Saya kata akak, kadang-kadang kita ni istikharah bukan nak dapatkan petunjuk, tak semestinya. Tapi kalau seandainya kita istikharah itu untuk dapatkan keberkatan daripada pilihan kita. Sebab apa yang kita pilih itu yang Allah takdirkan. Faqdurhu li wa yassirhu li. Contoh, saya nak beli handphone. Ada handphone warna merah, ada handphone warna biru. Saya istikharah tak jumpa-jumpa. Aku nak merah ke aku nak handphone biru? Aku nak handphone merah ke aku nak handphone biru? Istikharah dah, istisyarah dah, tanya dah, istikharah masih tak jumpa lagi. Akhir apa yang kita buat? Istikharah, berazam, pilih salah satu, tawakal. Biru ke merah, pilih biru, tawakal. Lepas dah biru tu, itulah. Jadi kita berharapkan, walaupun mungkin kita tak dapat macam petunjuk kekuatan ke apa, tapi kita berharap dalam pilihan kita tu, faqdurhu li wa yassirhu li, pilihan kita tu ada keberkatannya, ada kemudahannya, dan itulah yang sebenarnya Allah takdirkan kita. Jadi istikharah ni dia ada dua. Sama ada dia menghasilkan petunjuk, ataupun yang kedua, kalau tak menghasilkan, kalau tak dapat lagi, dan orang kata deadline ni, ustaz, saya kena buat keputusan sebelum hari Isnin ni ustaz. Kalau tak saya tak ni, dan sampai hari Isnin ni saya tak jumpa lagi saya nak kerja dekat mana ni. Dekat Singapura ke atau dekat Saudi? Dekat Singapura ke dekat Saudi? Saya kata akak pilih salah satu, akak berazam, akak dah istisyarah, akak dah istikharah, akak pilih pilihan akak itulah, itu sebenarnya Allah pilih untuk akak, dan kalau dimudahkan insya-Allah akan diberkati. Itulah kita sebut tentang istikharah. Baik, sekarang masuk pada zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang, apa yang kita baca pagi ni, apa maksud waktu pagi? Pagi dekat sini, waktu baca zikir pagi bermula pada lepas subuh sampai terbit matahari. Afdalnya baca lepas subuh sampai matahari terbit. Tapi kalau seandainya terlepas, boleh baca lepas duha, boleh baca waktu duha, boleh baca waktu zuhur, tak masalah. Zikir petang pula dibaca lepas asar sampai terbenam matahari. Tapi kalau seandainya matahari dah terbenam, tak sempat baca zikir petang, boleh baca lepas maghrib, boleh baca lepas isyak, dan tak jadi masalah. Jadi apa yang kita baca, kita segala doa ni mesti nak kena mulakan dengan dua lah. Alhamdulillah wassalatu wassalam. Mesti nak puji Allah, mesti nak berselawat kepada Rasulullah. Dalam mana-mana doa sunnah untuk memuji Allah, sunnah untuk mengucapkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang kita baca? Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita baca ayat kursi. Kita baca ayat kursi. Kenapa? Jadi zikir petang, pagi dan petang yang kita baca adalah ayat kursi. Yang saya sebutkan tadi tu, Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dengan Tabrani rahimahullah SAW bersabda, barang siapa yang membacanya ketika pagi, siapa yang baca ayat kursi pada waktu pagi, maka Allah akan jaganya daripada jin. Dia akan dijaga daripada jin sampai ke petang. Dan barang siapa yang baca pada waktu petang, maka dia akan dibaca sampai ke pagi. Ini kelebihan ayat kursi. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, ini hadis yang lain, hadis riwayat Hakim. Jadi Ubay bin Ka'ab ni dia ada satu tempat ladang pengeringan kurma. Zaman dahulu kurma ni kalau nak bertahan lama, dia orang tak ada icebox sebab tak ada elektrik. Jadi kurma tu dikeringkan. Bila kurma tu dikeringkan, Ubay bin Ka'ab dia melihat, kurma aku ni berkurang lah. Lalu dia kata, malam ni saya nak berjaga. Maka apabila malam dia berjaga, dia bertemu dengan seorang remaja, tapi remaja tu macam pelik tubuh badan dia. Macam bukan manusia. Lalu Ubay kata, adakah engkau jin atau manusia? Si remaja ni, budak ni kata, aku jin. Dan kata Ubay, aku tengok tangannya tu macam anjing yang berbulu. Nampak ada macam ada anjing yang berbulu. Lalu si Ubay pun kata, kenapa engkau datang ke sini? Ini hadis dia panjang. Lepas tu remaja ni kata, aku mendengar bahawasanya tempat ni orang ni suka bersedekah, bagus ni. Lalu kata Ubay, okeylah, kalau kau nak ambil, kau ambil. Tapi aku nak tanya, apa yang dapat menjauhkan engkau daripada kami? Jadi apa yang boleh menyebabkan jin tak berani mendekati manusia? Lalu dia ni berkata, bacalah ayat kursi dan sekian. Sehingga pada esok hari, bila diceritakan kepada Rasulullah kata, benarlah apa yang dikatakan oleh jin tersebut. So jin tu sendiri baru beritahu, kalau orang baca ayat kursi, dia sendiri tak boleh mendekati. So itu antara kelebihan membaca ayat kursi. Kemudian membaca 3 kul. 3 kul ni membaca 3 kali. Bila dibaca 3 kali pada waktu pagi dan petang, zikir pagi dan petang, hadis daripada Abdullah ibn Khubayb radhiyallahu anhu bercerita,
pada suatu malam yang gelap dan hujan lebat, kami di Masjid Nabawi. Lalu Rasulullah kata kat kami, "Qul," katakanlah. Lalu aku pun diam. Kata Abdullah, aku pun diam. Aku tak tahu nak kata apa. Rasulullah kata lagi, "Qul," katakanlah. Aku diam lagi. Rasulullah kata lagi, "Qul," katakan apa. Lalu dia berkata, lalu Allah, "Wahai Rasulullah, apa yang perlu aku ucapkan?" Rasulullah baca, "Qul huwallahu ahad wal mu'awwidzat." Bacalah Qul huwallahu ahad dan 2 ayat pelindung pada petang hari dan pagi hari sebanyak 3 kali, yakfika kulli syai', maka akan dicukupkan bagimu segala perkara. Allahu akbar. So kalau nak kita rasa macam contohnya hari tu kita nak berniaga, hari tu kita nak buat sesuatu, hari tu kita rasa mungkin ada benda yang tak cukup, hari tu kita mungkin nak jumpa seseorang, so kita baca 3 qul pada waktu pagi 3 kali, baca 3 qul pada waktu petang 3 kali, maka Rasulullah kata, dan wama yantiqu anil hawa, Rasulullah tidak pernah mengucapkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yu'ah. Dalam Quran, apa yang Rasulullah sampaikan itu sebenarnya merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Rasulullah kata siapa baca 3 qul pagi dan petang akan dicukupkan bagi segala perkara, kita percaya berkenaan dengan perkara tersebut. Seterusnya zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang yang seterusnya kita baca asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadha, ya Allah, asbahna, kami lalu pada pagi hari ini, maksudnya kami hayati pagi kami lewati, maksudnya pagi ini kami hidup, wa asbahal mulk, dan pagi yang penuh dengan kekuasaan bagi Allah, walhamdulillah, dan segala pujian bagi Allah. Tapi yang menarik ini dekat sini, dalam mana-mana doa sentiasa kita puji Allah dahulu, lepas puji barulah kita minta Rabbi as'aluka, ya Allah, aku minta kebaikan pada hari ini, wa khairu ma ba'dahu, dan hari yang seterusnya. Ya Allah, aku berlindung daripada kebaikan hari ini, daripada kejahatan pada hari ini, dan aku berlindung daripada kejahatan yang seterusnya. Rabbi a'udzubika minal kasal, ya Allah, aku berlindung daripada rasa malas. Pagi-pagi ni kita berdoa, ya Allah, janganlah menjadi aku orang yang malas, jadi aku orang yang sombong, jauhkan aku daripada azab neraka dan daripada azab kubur. Ini hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dan diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Dan perlu kita ingat, kalau lafaz pagi kita baca asbahna, kalau lafaz untuk petang kita baca amsayna. Lafaz pagi baca asbahna, lafaz petang kita baca amsayna. Lalu yang seterusnya baca Allahumma bika asbahna wa bika amsayna. Kalau petang kita balikkan Allahumma bika amsayna wa bika asbahna. Kalau pagi dahulukan asbahna dahulu, kalau petang dahulukan amsayna. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya. Ya Allah, kami hayati pagi ni untukmu, kami hayati petang ni kami lalui untukmu. Maksudnya, ya Allah, dengan pagi ni kami bersamamu, dengan petang ni kami bersamamu. Wa bika nahya, keranamu ya Allah kami hidup. Wa bika namut, dan denganmu ya Allah aku meninggal dunia. Wa ilaikan nusyur, dan kepadamu yang akan kembali. Kalau seandainya pada waktu petang terbalikkan wa ilaikal masir. Nusyur ni kembali, masir pun sebenarnya kembali juga, tapi ni yang Rasulullah baca. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW jika pada pagi hari baginda SAW membaca tadi Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Lalu seterusnya kita baca ni juga, Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika wa laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ini kita katakan sebagai penghulu segala istighfar, sayyidul istighfar. Istighfar ni ada macam-macam lafaz, ada astaghfirullah, ada astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwa hayyul qayyum, ada sayyidul istighfar, penghulu, best of the best. Kata Rasulullah SAW, sayyidul istighfar adalah kita membaca Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkaulah Tuhanku. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, tiada Tuhan yang lain disembah selain dirimu. Khalaqtani, engkau yang menciptakanku ya Allah. Wa ana abduka, dan aku hambamu. Dan aku wa ana ala ahdika, dan aku akan sentiasa dan melalui janjimu, ahdika wa wa'dika mastata'tu, aku akan cuba melaksanakan apa yang kau perintahkan semampuku. A'udzubika min syarri ma sana'tu, ya Allah, aku berlindung daripada kejahatan yang aku buat. Abu laka, ya Allah, aku mengiktiraf, aku mengakui nikmat yang telah engkau berikan padaku, dan aku mengakui dosa-dosaku.
faghfirli fa innahu la yaghfiru, dan ampunkanlah aku kerana tidak ada yang boleh memberikan keampunan melainkan dirimu. Jadi daripada hadis ini, istighfar ini, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca dengan keyakinan, kita muqinan biha, baca betul-betul yakin pada waktu pagi ni, maka kalau kita meninggal sebelum petang, kata Rasulullah, dia ni ahli syurga. Dan barang siapa yang membaca pada malam hari dengan penuh keyakinan dan meninggal sebelum pada waktu pagi, maka dia merupakan ahli syurga. Hadis riwayat apa tuan-tuan? Bukhari. Jadi kita zikir pagi petang ni, baca tak Sayyidul Istighfar, penghulu segala istighfar. Dan dalam istighfar ni, dia ada tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Sebab apa? Tauhid rububiyah bila Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau lah Tuhan aku. Tauhid rububiyah. La ilaha illa anta, tiada Tuhan yang layak disembah selain engkau. Apabila kita katakan Allah Tuhan dan sembahan kita hanya untuk Allah, ini ada rububiyah, ada uluhiyah. Fa innahu la yaghfiru, tak ada yang boleh ampunkan dosa. Aku minta padamu ya Allah, kerana tak ada yang ampunkan dosa melainkan Engkau. Sebab kalau kita hanya dengan tauhid rububiyah sahaja, begitu juga yang berlaku pada Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka semuanya bila ditanya siapa Tuhan, mereka kata Allah. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulanna Allah. Kalau kau tanya pada mereka siapa cipta langit, siapa cipta bumi, mereka akan kata Allah. Cuma bila mana mereka beribadah, mereka melakukan kesyirikan. Mereka tak cukup dengan satu rukun tauhid tu, tapi yang kedua dinafikan. So tak dinamakan tauhid. Maksudnya mereka ini diperangi oleh Rasulullah SAW kerana tidak cukup mengatakan Allah itu Tuhan. Kalau seandainya ibadah kita tu kita sererongkan, kita bukan buat untuk kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya kata tauhid dengan syirik dia tak boleh nak sama. Kalau buat syirik, dia tak akan jadi tauhid. Kalau tauhid, dia tak akan jadi syirik. Jadi kalau ada tauhid yang ada kesyirikan, itu bukan tauhid. Jadi tauhid ni dia tak boleh nak disyirikkan. Jadi tauhid ni kena tauhid. Kena betul-betul ikhlas. Kena tauhid betul-betul tauhid rububiyah, kena betul-betul tauhid uluhiyah, kena betul-betul tauhid asma wa sifat. Seterusnya, istighfar yang terbaik adalah apabila kita mengakui dosa kita. Sebab apa? Dekat tadi tu disebutkan apa Rasulullah dalam doa tu kan disebutkan abu ubidzambi, ya Allah aku akui dosa-dosa aku, ya Allah. Ya Allah aku akui dosa-dosa aku, mungkin hari ni aku tak buat baik bagi bapaku. Aku akui dosa-dosa aku, mungkin perkataan aku ni menyakiti isteri aku. Aku akui, kita akui dosa-dosa kita. Sebab tu Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira, ya Allah aku banyak menzalimi diri aku. Zalim apa? Sebutkan zulman katsira, innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Seterusnya ni ini dah yang ke-7, sekarang kita masuk yang ke-8. Baik, sampai sini dahulu yang 7 dan kita akan sama yang ke-8. Ada soalan ataupun tidak sebelum saya masuk yang seterusnya? Yang slide yang ke-8 ni insya-Allah lebih mudah sebab saya dah yang ni ada PowerPoint dia dan saya dah cantikkan. Sekejap. Ini slide yang ke-8. Yang ke-8 ni dah ada buku dia. Jadi buku ni boleh beli boleh beli online atau mungkin disediakan oleh pihak Yayasan Taklim. Sekejap saya tengok ada soalan tak. Okey. Tak ada soalan. So kita sambung. Zikir pagi, petang dan yang ke-6, ke-7 dan ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, ke-12. Banyak. Okay, zikir pagi dan petang yang ke-6, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca pada waktu pagi hari, dia baca apa? Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamlata arshika. Ya Allah, aku bersaksi pada pagi ini dan aku ushiduka dan aku mempersaksikan kepadamu, wa ushidu hamlata arshika dan aku mempersaksikan malaikat yang memikul arasmu. Jadi kata ulama ada malaikat yang malaikat tugasnya itu adalah untuk memikul arasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Wa malaikatika dan malaikat-malaikatmu yang lain wa jami'u khalqika dan aku bersaksi di hadapan semua makhlukmu annaka antallah, ya Allah aku bersaksi engkaulah Tuhan kami. La ilaha illa anta, dan engkaulah satu-satunya Tuhan yang kami sembah. Tiada Tuhan yang lain sembah selain kamu. Wahdak, tekankan lagi, dan engkaulah satu-satunya. Ditekankan lagi, la syarikalak, dan tiada sekutu bagimu. Lihat, tauhid itu adalah mengaku Allah Tuhan. Tauhid itu adalah menjadikan la ilaha illa anta. Tauhid itu adalah tidak ada yang lain disembah selain Allah. Wahdaka, satu-satunya Tuhan.
La syarikalah, tauhid itu tidak mensyirikkan Allah. Wa anna Muhammadan abduka wa rasul. Dan dalam Islam, syariat Islam tak cukup kata Allah itu Tuhan. Dalam Islam kena mengaku Rasulullah adalah hamba Allah, Rasulullah adalah utusan Allah. Kalau kita kata Allah Tuhan tapi kita ikut syariat Nabi Musa, diterima ataupun tidak kita punya keyakinan kita? Tak diterima. Kita kata Allah Tuhan tapi kita ni beragama Nasrani, diterima tak Islam kita? Tidak diterima. Sebab hadis baginda SAW, tidaklah seorang Yahudi wala Nasrani mendengar namaku, sami abi, mendengar ajaran aku, kemudian tidak beriman denganku, melainkan dia akan masuk dalam api neraka. Jadi itu ini dah tak perlu. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud rahimahullah, barang siapa yang membaca pada waktu pagi hari Allahumma asbahtu usyiduk wa malaikatik wa jami' khalqi annaka antallahu la ilaha anta wahdaka la syarika wa anna muhammadar rasul, kata Rasulullah, maka dia ampunkan dosanya yang dilakukannya pada siang hari. Kalau kita buat dosa pada hari itu, Allah ampunkan. Kalau kita baca pada petang hari, bukan petang hati petang hari, maka diampunkan dosanya pada waktu malam. Dan ada mengatakan bahawasanya dalam Al-Quran disebutkan wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Arsy Allah ni ada malaikat, berapa jumlah malaikat yang mengangkatnya? Ada 8 malaikat. Boleh rujuklah tafsir tu berkenaan dengan yang ni. Dan antara Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Abu Daud, izinkan aku untuk menceritakan tentang malaikat yang memikul arsy Allah SWT. Sesungguh jarak antara telinga dan lehernya sejauh 700 perjalanan. So malaikat tu malaikat yang besar. Hadis ini juga menunjukkan bahawa Rasulullah SAW juga seorang hamba yang tidak memiliki hak untuk disembah ataupun diagungkan seperti Allah. Sebab itulah kadang-kadang ada orang ni, dia ni mengagungkan Rasulullah sampai dia kata Rasulullah ini daripada Tuhan. Rasulullah ni bahagian daripada Tuhan. Rasulullah itu sendiri adalah Tuhan. Tak begitu. Tapi bila ushiduka wa ushidu malaikatu wa jami'a khalqi annaka antallah wahdaka wa anna Muhammadan, bahwasanya Rasulullah itulah abdu. Rasulullah adalah seorang hamba. Dan masa yang sama Rasulullah adalah seorang rasul. Sebab tu dalam Al-Quran disebutkan kul uhiya ilayya annama, dalam Al-Quran disebutkan kul innama ana basyarum mislukum. Allah Subhanahu Rasulullah kata sesungguhnya aku ni manusia seperti kalian. Rasulullah makan, kita makan. Rasulullah ketandas, kita pun ketandas. Apa yang Rasulullah buat, Rasulullah tidur pun kita tidur. Qul innama ana basyarum mislukum. Sifat Rasulullah adalah sifat manusia, tapi di masa yang sama kita tak mengatakan Rasulullah itu macam manusia yang sama, kerana ada abduhu, hamba Allah, wa rasuluh. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum. Tapi qul innama ana basyarum mislukum, aku ni basyar, aku ni manusia, uhiya ilayya, tetapi aku diberikan wahyu. Jadi Rasulullah adalah manusia yang diberikan wahyu. Sehingga kenapa kita katakan begini, Rasulullah tidak memiliki hak untuk disembah sebab Rasulullah adalah manusia. Rasulullah SAW tidak memiliki hak untuk diagungkan seperti Allah, sehingga kerana Rasulullah adalah manusia. Allah adalah Allah. Kerana kita tidak mahu menjadikan sebagaimana ada orang menjadikan Yesus, Nabi Isa seperti derajatnya Tuhan, sehingga mereka mengatakan bahawasanya Yesus ni anak Tuhan dan sebagainya. Itu bukan daripada ajaran Islam. Baik, saya rasa sampai sini saja terlebih dahulu. Dah hujan lebat, saya rasa bunyi agak bising dekat belakang saya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.